penubuhan kita sebuah negara tu, kalau Indonesia Pancasila, contohlah, Malaysia ni perlembagaan kita. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Malaysia ingin seperti Indonesia. Oke, seperti apa videonya dan apa yang dibahas? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Isu bahasa Malaysia ni, kita kat sekolah sekarang ni belajar bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Bahasa Malaysia kan, subjek tu nama bahasa Malaysia. So, memang bahasa tu bahasa Melayu, tapi diiktiraf sebagai bahasa rasmi perlembagaan. Penubuhan kita sebuah negara tu, kalau Indonesia Pancasila, contohlah, Malaysia ni perlembagaan kita. So, siapa yang tak menerima perlembagaan, itu bermaksud dia bukan rakyat Malaysia. Itu cara mudah lah. Faham tak? Bahasa rasmi bahasa Malaysia. Faham tak? Di China, bahasa rasmi dia bahasa China, bahasa Cina. Di India, bahasa rasmi dia bahasa India. Tak ada siapa boleh petikai. Kau nak tukar-tukar apa-apa semua, tak boleh. Thailand sendiri tu, yang sebelah kita tu pun, itu bahasa Thailand. Faham? Itu semua asas. Jangan sentuh perlembagaan. Kalau sentuh perlembagaan, jadi isu. Confirm. Dan isu dia sekarang ni, kenapa susah sangat? Kenapa susah sangat? Ada satu menteri cakap, oh, kau Mr. DIY tu boleh pula bahasa Inggeris. Signboard dia, KFC. Orang dah cakap, bahasa itulah yang akan menyatupadukan negara. Kalau tak berlaku satu bahasa kita kena faham, nanti ni faham bahasa dia, ni faham bahasa ni, tak faham ni. Inilah bukti dia. Ada itu bahasa, itu nama khas, nama branding dia, nama brand dia. Faham tak? Itu nama brand dia. Ada je macam biskut Hapseng Hapseng. Mana ada masalah? Buatlah. Faham tak? Itulah nama dia. Tapi tak tahulah macam mana boleh jadi. Dia menteri kot, tak salah. Aku pun tak faham macam mana jadi macam ni kan. Saya cakap, satu negara kena ada satu bahasa sebagai menyatupadukan identiti dia tu. Ni sebab tak faham bahasa ni yang menyebabkan kecelaruan habis. Kecelaruan habis. Faham tak? Isu mudah jadi besar sebab semua pemimpin parti politik nak ambil dia punya keuntungan untuk mempengaruhi kaum-kaum tertentu. Sebab parti-parti kebanyakannya berasaskan kaum. So kalau parti ni, pemimpin ni nak hanya perjuangkan satu kaum ni, satu kaum, Malaysia takkan bersatu padu, berpecah lah. Berpecah, confirm berpecah. Faham tak? So, tengok sekarang ni yang nak bersatu padu bawah, atas harap yang bersatu padu supaya diorang boleh ada kerja diorang ialah menyatupadukan rakyat kononnya. So kena pecahkan. Orang suruh jadi pemimpin, majukan negara, satu padukan. Ini tak. Dia pula, kita bawah ni pula macam bersatu padu dah, kami kat bawah tak ada masalah. Terbalik dah. Entah apa nak jadi pun tak tahulah Malaysia ni. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Masih tanah. Pelancong daripada negara China tak heran pun. Dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai. Ini kita tukar. Sebelum kita ke pembahasan video kali ini, Sudi kiranya bisa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe dulu, terima kasih. Kenapa Malaysia tak bisa macam Indonesia? Itulah kalimat yang muncul dari mulut orang Malaysia ketika melihat fakta dari Indonesia terkait dari keberhasilan Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Tidak itu saja, bahasa Indonesia juga menjadi kebanggaan dan kecintaan rakyat Indonesia sebagai alat komunikasi antar masyarakat Indonesia.
Apa yang dikatakan orang Malaysia itu juga tidak terlepas dari permasalahan bahasa Melayu di Malaysia yang belum menjadi kebanggaan bagi masyarakat Malaysia. Banyak dari masyarakat Malaysia yang belum bisa menghargai bahasa Melayu mereka. Bahkan banyak dari masyarakat Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu. Selain itu, ada juga sebagai warga Malaysia yang tak bisa bahasa Melayu, terutama kaum Cina. Hal yang menyebabkan Malaysia tak bisa seperti Indonesia, tak lain hal ini disebabkan oleh asas dari pembentukan negara Malaysia dan Indonesia yang berbeda. Malaysia menganut azas integrasi, di mana setiap kaum di Malaysia diizinkan untuk mempertahankan bahasa nenek moyang dari setiap kaum di sana. Sedangkan Indonesia menganut azas asimilasi, di mana semua masyarakat Indonesia hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Sehingga, permasalahan bahasa Melayu di Malaysia selalu muncul, seperti kata Profesor Malaysia yang selalu mengeluhkan hal ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu. Ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia, Prof, tapi boleh cakap bahasa Boleh bercakap. Ya, maknanya seperti yang saya katakan dah, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu. Lepas itu dipersaitankan. Rasa dah 3 kali Prof ketemu. Itu faktanya. Maknanya lepas itu Dibuang ya bahasa dibuang Melayu. dah, tak ada dah lepas itu. Memang sangat terlihat sekali, persoalan bahasa Melayu di Malaysia sangat menjadi dilema. Bahasa yang diperjuangkan untuk dimartabatkan seperti yang selalu dikoar-koarkan oleh para profesor Malaysia, justru bahasa Melayu semakin terpuruk di negara sendiri. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai bahan perbandingan dan selalu memuji bahasa Indonesia yang mampu menjadi alat persatuan. Walaupun demikian, masih sulit untuk Malaysia meniru Indonesia. Warga emas yang saya kemukakan sokongan tu, saya terima kasih dan mau kata 10 lebih ribu, tapi saya nampak tak mencukupi, kalau boleh lebihkan. Tapi permohonan yang saya kemukakan tu, yang telah 3-4 tahun warga emas tu, sampai hari ini tak ada jawapan. Saya mohon jasa, kalau boleh, apa salah, luluskan untuk warga emas yang memerlukan keinginan mereka untuk dapatkan kewarganegaraan ini. Warga emas ni Tan Sri, kebanyakannya adalah gagal melepasi ujian penguasaan bahasa Melayu. Kebanyakan. Harap-harap tak termasuk kes yang Tanjung Piai masukkan. Penguasaan bahasa ni di negara-negara luar, best practices-nya pun kita teliti. Mereka menghendaki yang nak mohon warga negara itu boleh berbahasa, bahasa rasmi, bahasa pertuturan negara berkenaan. Ini kebanyakan. Dia markah tak lulus 1, markah lulus 8, dia ada rating dia. Sekarang ni, yang 2 pun kadang-kadang saya lulus tak. 2 ni maknanya terima kasih, dia jawab sama-sama. Itu pun lulus. Ya. Apa khabar? Khabar baik. Itu lulus. Dia tak boleh buat ayat macam macam Tanjung Piai buat. Tak apalah. Sampai kita turunkan kayu ukur sampai ke situ. Ya, ada yang warga usia lama ni, Tan Sri, mereka terlalu fasih dengan bahasa asing. Jadi sampai tidak boleh langsung. Jadi yang itu antara kekangan yang kita dapat, yang kita hadapi. Kalau kau tak kerti cakap bahasa Melayu, apa guna ke jadi rakyat Malaysia, Waknat? Okey, aku sengaja buat video ni sebab hari tu minggu lepas ada satu perempuan Cina ni, dia update dekat Facebook dia, kata dia tak boleh berurusan dekat immigration sebab dia tak boleh berbahasa Melayu. First, sebelum aku pergi jawab, aku nak cakap, mantap abang immigration, jangan bagi muka Waknat dengan orang tak kerti bercakap bahasa Melayu. Apa guna kau jadi rakyat Malaysia kalau tak kerti cakap bahasa kebangsaan? Tu nombor 1. So dia post kat Facebook dia untuk viralkan abang immigration tu. Malangnya dia yang kena attack balik. Aku ada ramai gila kawan Cina, ramai gila kawan India yang macam-macam bangsa, boleh je cakap Melayu, apa punya
benar aku pun tak tahulah kau ni. So lepas dia dah kena attack balik, benda tu pun dah viral. Menteri pun keluar satu kenyataan. Menteri cakap dia pertahankan pegawai immigration tersebut sebab dia cakap kalau orang yang tak kerti bahasa Melayu tak ada kompromi Wak Nat. Benda ni Saifuddin Nasution nak kena puji kau. Tegas, jangan bagi muka langsung Wak Nat dekat orang ni. So semalam kot dekat Twitter adalah satu perempuan yang aku pun tak sure dia ni siapa. Dia update satu tweet. Pasal dia macam nak menganjing Saifuddin je. Dia cakap kalau Saifuddin nak sangat orang bahasa Melayu, kena power sastra lah, kena habis baca hikayat ni lah, hikayat tu lah. So bagi aku dia ni menganjing lah. Dia ni menganjing Saifuddin lah. Sebab faham kau nak backup immigration tu kononnya kan. Tapi Saifuddin tak mengalah Wak Nat. Inai dia balon lagi. Cakap tak ada kompromi. Even PMX pun cakap semua urusan kerajaan surat menyurat mesti dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan. So untuk korang yang kalau ada niat nak menganjing sebab orang tak kerti cakap bahasa Melayu, dah lah kau hentikan je lah. Itu basic, benda asas. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kalau kau tak kerti cakap bahasa Melayu, apa guna kau jadi rakyat Malaysia Wak Nat? Bengap kau ni. Oke guys, demikian bagaimana Malaysia menginginkan sekali seperti Indonesia terkait dengan persoalan bahasa Melayu di Malaysia yang tidak bisa seperti bahasa Indonesia yang bisa dipergunakan dengan sangat baik oleh masyarakatnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Silahkan berkomentar. Oke guys, demikian satu buah video. Bahasa di suatu negara ini sangatlah penting karena bahasa merupakan satu identitas dari suatu negara. Bahasa Melayu merupakan satu identitas dari negara Malaysia, sekaligus merupakan satu alat komunikasi nasional antar masyarakat Malaysia. Ini sangat penting sekali dan ini merupakan satu alat pemersatu bagi masyarakat Malaysia. Tetapi apa kenyataannya? Bahasa Melayu di Malaysia untuk sekarang ini memang benar-benar masih penuh dengan persoalan, dengan permasalahan di mana bahasa Melayu tidak sepenuhnya digunakan oleh masyarakat Malaysia sendiri. Lebih-lebih masyarakat yang non-Melayu, baik itu Cina ataupun India, mereka masih ada yang menolak bahasa Melayu, tidak fasih bahasa Melayu, bahkan tidak bisa menggunakan bahasa Melayu sama sekali. Yang notabene bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi dan dia pun sebagai warga negara Malaysia. Inilah fakta-fakta tentang permasalahan bahasa di Malaysia. Makanya tidak heran bahasa Indonesia itu selalu menjadi barometer, selalu menjadi perbandingan bagi pemerhati bahasa di Malaysia. Bagaimana berhasilnya bahasa Indonesia menjadi satu identitas negara Indonesia, menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Indonesia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.